Okey, tak apa lah ni kita proceed pergi ke update actual pula lah. Macam mana kita nak update actual lah. Okey, update actual. Okey. Nak update actual. Okey. Kalau nak update actual, okey, nah kita kena tambah lagi 2 kolom tau. Kena wujudkan lagi 2 kolom. Dah ni dah dapat dah. Dah dapat dah apa ni S-curve kan. Dah ni kita nak isikan yang kolom actual pula tu. Yang siapa tu yang Nur tunjuk tadi tu kan. Betul tak Nur? Ya, saya. Ha. Yang schedule kita dah isi kan. Yang actual ni kena update di tapak lah. Projek tu berjalan barulah boleh update. Kalau tak jalan duduk tentu lah. Actual tu tak kosong lah. Okey, untuk proses-proses untuk nak update actual kan, mula-mula kita insert column kan, pilih number 1. Tak nampak present tuan. Present. Oh, tak ni ya. Masuk. Yang persen complete tadi nak delete ke macam mana tu? Jangan delete, kosongkan. Tak, maksudnya Kosongkan kosong dia. tadi kan kita update status untuk dapat S-curve tu sekarang ni. Kosongkan balik semua. Kosongkan. Kosong balik. Okey, dah. Okey. Okey. Nampak sekarang ah? Nampak? Hello? Nampak tuan. Okey. Kalau nak proceed untuk apa ni update untuk actual pula kan, untuk actual persen. Mula-mula kena insert column kan. Masukkan number 1. Okay, number 1 ni pergi dekat field setting, rename dia lah persen schedule. Okay. Kan. Lepas tu yang persen schedule tadi ni kita rename dia lah kepada persen actual. Okay, lepas tu tambah lagi satu kolom, insert kolom, number 2. Number 2 ni kita letak ahead delay ya, persen ahead delay. Ahead delay lah. Okey. Apa okey? Saya pun dah tak cakap ni. Saya pun nak cakap macam Nur jugalah. Mungkin kot boleh ni kan. Boleh kata apa dia tak sakit tekak lah. Betul tak? Dia cakap seorang lah. Tak ada kawan nak bercakap ni. Sambil-sambil tu boleh tanya soalan kan. Okey. Nampak tak? Nampak different percent complete dengan percent work complete lah. Persen apa? Kalau dalam header column tu, kalau kita klik kan ada keluar persen tadi kan. Persen complete, lepas tu yang bawah tu dia keluar persen work complete. Work complete tu dia base pada hour. Work complete tu dia base pada hour. Kita lah ni bukan nak base pada hour, kita nak base pada day. Persen complete tu day lah. Persen complete tu untuk day lah. Dia cerita dia panjang lagi ya dulu. Kalau persen work complete ni panjang lagi. Yang tu dah nak pergi ke advance lah. Tu panjang cerita dia. Banyak dalam ni, kolom-kolom ni banyak macam-macam ada. Kan. Benda-benda tu JKR selalu dia akan minta kalau projek besar-besar kan 100 juta ke atas kan.
Dia minta kita present lah kan. Okay, keluarkan ni, wujudkan ni. Kadang-kadang sampai tak tahu apa ada pun tak tahu kan. Tak tahu mana satu nak tengok. Lain kali projek tu delay macam tu lah. Sebab duit slow, duit teruk. Tak habis-habis duit adjust kat Corel, dia sebenarnya duit. Cuba bagi duit. Saatnya selesai. Betul tak? Bagi duit. Ini duit lah, duit sangkut lah, apalah, itulah lagi. Nak kerja tu apa betul tu. Kalau nak cakap. Nak geram pun ada kan. Nanti nak macam mana? Itulah realiti lah. Itulah cerita ni yang saya nak buat kelas ni sebab itu lah. Kalau nak kutip kaya, saya tak cah $2.5. Saya pergi combine dengan kawan dengan yang mana yang lepas apa ni, validated dengan CIDB kan. Boleh lah, saya bayar kat dia. Okey, aku bagi hang per person. Untuk seorang aku bagi 50. Sijil RM15 dia. Bayar kat CIDB. Sijil RM15. Bagi RM15 kat CIDB. Nanti CIDB keluarkan lah sijil tu. Selebih tu kawan tu markup lah. Aku bagi dekat dia RM50. Hak lain aku sapu lah. Betul tak? Boleh? Lepas tu aku declare harga baru RM500 ke, RM700 ke. Kalau aku nak ambil standard sikit kan, aku ambil RM1,200. Aku panggil lah speaker. Speaker Indon ke mana ke apa. Ataupun aku cakap Indon. Jadi juga speaker Indon. Tahu tak? Itulah niat sebenarnya saya buat ni. Sebab saya nak bagi pendedahan. Saya tak mau bagi orang lain tertipu ataupun duduk ngangah dalam meeting. Sebab apa? Kalau aku tak buat macam ni, kan rugi kan nak. Sebab aku dah kena tempiah dah. Dah kena dah. Bila kita terang-terang ni, dah kita nak macam ni dah. Rupa-rupanya orang yang duk komen pandai tu, klien yang duk komen pandai tu, nak setting kalender pun tak erti. Ni realiti tau. Hanya ada CJ lah, dia tunjuk CJ lah. Saya ni advance scheduler tau. Jangan main-main. Ada CJ terbaik, saya tak ada. Jangan main-main lah. Dia kena praktis. Benda ni dia kena main, praktis. Setakat dia masuk kelas 2-3 hari je kan. Lepas tu dapat CJ, advance scheduler. Lepas tu duduk jajar kat orang tunjuk. Okey, hang buat tengok. Macam mana nak setting? Kalender pun tak tahu. Ni realiti lah. Padahal dalam meeting bukan main lagi bersilat. Ini tak kena, ni tak kena. Itu masalah industri kita lah ni. Kan? Dalam kontraktor, mai. Macam apa ni? Macam apa? Macam cok badak lah kan, cucur badak. Kan, tahu tak? Zira tahu tak cucur badak? Tak tahu. Cucur badak. Cucur badak yang intinya tu nyok, air dia nyok. Kuih lah kan. Cucur badak kuih, cucuk. Sini kena bagi cucuk. Di KL panggil cucur. Di Kedah panggil cucuk. Saya balik orang mentor saya cakap, "Mak, beli cucuk berapa cucuk?" Cucuk. Kamu nak cucuk aku ke on? Dia bukan nak cucuk, mak. Nak beli kuih. Kuih. Cakaplah siang-siang kuih. Aduh. Okey, faham? Okey, untuk buat apa ni, untuk kita nak tanya boleh tak? tak payah tanya soalan, tanya Yang actual tu macam mana boleh dapat persen? Sebab dia pakai number saja kan? Yang mana ni? Actual ni. Actual. Ni. Dah ubah, dah rename. Ni saya rename ni, nampak ni saya rename. Dia daripada ni, persen complete. Okey. Okey. Okey, Nur. Nak tanya boleh? Nur tanya. Kenapa saya punya tari dah lari Mungkin ada lah tu dia lari tu mungkin tengok dekat duration tengok. Dekat duration ke. Saya yang atas sekali tu finish 23.6 tapi yang finish yang saya bawah sekali tu 2 bulan 6. Mungkin atas tu
Cuba tengok. Task mode tu, cuba tengok dekat task mode tu. Auto schedule ke ni? Auto schedule ke manual schedule? Auto schedule. Lepas tu saya tukar yang persen actual tu kan. Kan jadi yang tarikh sepatutnya kalau 1/1 kan kosong kan. Dia jadi 100 juga. Yang mana? Pisang. Saya Okey, present tak apa. dulu boleh? Okey, tak apa. Sekejap. Saya Nur masuk nah. Saya nak terang ni dulu nah. Saya Nur masuk nah. Okey, untuk dapat persen schedule, kita kena sediakan 3 kolom ni lah. 3 kolom ni nah. Okey. Ingat nah, kolom schedule ni saya letak nombor berapa? Nombor 1 Okay, nombor 1. Ahead delay ni saya guna ataupun saya letak kolom number 2 lah. Nombor 2. Saya rename dia sajalah. Okey. Untuk dapatkan ahead delay, kita mau masuk formula lah. Sama masuk formula, itu pergi dekat custom field. Klik ni. Okey. Apa ni? Persen complete iaitu persen actual lah kan. Okey, tolak. Number 1 apa dia? Siapa tahu number 1 apa dia? Hello. Number 1 apa? Persen schedule. Bagus. Persen schedule. Ya. Okey, yang ni dia kata dia akan overlap lah. To replace all data number 2, blah, 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 klik OK to return formula dialog, cancel. Tapi OK lah, kita tekan OK. Lepas OK, kita boleh select use formula lah. Kena select ni lah, use formula tau. Kalau tak select use formula ni, PM ni. dia bacau. OK. Ni Okay, belajar. nampak ah. Siapa dia tu? Minta tolong mute sah, minta mute. Jangan tolong tengok ah. Jangan tak tengok lah. Nak ulang ni nanti payah tau. Okey. Apabila dah saya wujudkan ni, saya akan pergi dekat update project lah. Update project macam biasa. Saya pergi dekat status ni, status edit. Status edit saya masukkan 1/1 dulu lah. Ikut set position lah nak. Okey. Lah ni saya nak update update actual untuk mesyuarat yang pertama. Mesyuarat yang pertama akan berlangsung pada 25/1 kan. Pihak JKR minta buatkan mesyuarat yang pertama iaitu 25/1. Jadi saya pun tracking lah pada 25/1. Saya dapat 14 kan. 14%. 14% ni tadi yang kita dapat tu daripada S-curve tau. Betul tak Nur? Nur? Ya, betul. Kenapa number 2 saya tu tak ada tempat yang nak isi tu yang tolak tu? Tolak apa? Yang tadi tu, yang percent ahead delay tu. Saya punya tak ada pun yang boleh isi tu. Tak apa, tunggu sekejap. Nanti dalam pukul 8 abang datang naik flight. Nak tunjuk. Tak apa Nur, tak apa. Jangan risau. Lagi lepas saya tunjuk ni Nur terus present now lah. Okey. Tapi kalau saya sampai dekat mana? Bukan sebenarnya Zila kan. Apa? Saya KL. Kat mana orang? Abang. Sri Damansara. Sri Damansara banyak public transport. Jangan risau, tak apa nanti saya halau Zulu lah. Zulu boleh tolong ambil ataupun ni Razi boleh lah tolong ambil aku noh. Aku naik bullet train ni. Okey, tunggu sekejap okey, melawak gurau-gurau sajalah petang-petang ni kan. Petang ni biasalah mata nak bengkak kan. Okey, saya dah dapat dah yang tadi yang schedule ni. Yang schedule ni yang kita dapat ni untuk buat S-curve tu. Tahu tak? Sebelum kita nak pergi ke tracking actual, kita kena dapatkan data untuk schedule dulu. Okey, schedule. Bila saya dah dapat dah, sama dengan yang tu lah, yang S-curve tadi tu kan. S-curve tadi tu kan 25/1 kan. 25/1 betul kan Nur? 25/1 adalah 14 kan?
Ya. Okey. Copy di kolom sini, copy lah. Dan paste di sini lah. Paste. Jadi dia bagi kaedah nak pinjam saya lah, nak pinjam. Nak pinjam. Sebab apa? Number 1 dengan number 2 ni dia bukannya automatic generate. Yang automatic generate ni adalah kolom sini ni. Kolom yang percent complete ni yang kita dah rename dia kepada percent actual. Okey. Jadi Zulu hantar tak macam mana nak update actual? Zulu. Dulu lari Aku Pak Zulu. dalam update tu je lah. Update ni lah. Yang mana kita update ni lah. Update ni kita kena dapat maklumat daripada tapak lah kan. Daripada tim tapak tadi tu. Masa kita buat SQL tu tak dapat maklumat di tapak. Tak apa, kita buat di office je sebab kita nak submit. Kita baru nak first submit untuk dapatkan kelulusan. Kelulusan dari bentuk schedule. Lepas tu pula SQL kan. Tapi setelah kita submit tu, klien lulu pun di tapak pun start. Bila start ni wakil klien tu beritahu kata mereka dah nak buat meeting. Jadi kita kena update projek lah untuk kita bentangkan dalam progress report. Jadi saya pun update. Saya pun tanyalah Zulu duduk di tapak. Zulu bagi tahu. Zulu kata insurans mana siap lagi 70 tak sampai lagi pun di tapak. First aid box ada cuma nak beli ubat kan, nak beli kat farmasi, beli kat kapak, beli PCKPON. Lepas tu kita bubuh lah dalam post aid box tu save kan. Bos yang save, kita lah susah kan beli sana beli sini kan. Pakai PT Cash. Zulu kata PT Cash apa Cik Un? Saya pakai duit saya dulu. Ya ke? Tak apalah kalau ni halalkan lah. Kan? Okey, lepas tu kelengkapan kesihatan. Saya tanya Zulu kata, belum sampai lagi di tapak. Belum sampai. Tak apa, aku letak 90 lah. Kan? Lepas tu papan tanda Zulu macam mana? Sudah sampai bos, sudah ada. Bagus, cepat. Kan? Ini kerja-kerja permulaan. Kerja-kerja lain ni macam ada prelim lah. Recurring yang berulang-ulang recurring yang prelim. Ini saya letak 5 lah. Letak lebih sikit. Kan? Jadi tak payah edit. Lepas tu tak payah edit. Biar. Kalau dia naik 100 macam ni pun biar. Dia bukan ada apa-apa weightage. Dia tak ada. Dia tak carry pun persen weightage dia sebab apa? Kosong. Kalau kita letak 1 lah, dia menyumbang lah tu. Satu bersamaan dengan satu tu dia contribute daripada 131 day tu. Tahu tak? Milestone kena letak kosong lah milestone lah. Mana ada orang letak 1. Milestone ni dia tak ada apa-apa weightage lah. Lepas tu saya tanya lagi Zulu ni macam mana Zulu ni ujian bahan ujian terhadap bahan utama ni kan. Kita kata sudah hantar tapi resultnya belum dapat daripada independent lab. Okey lah, saya letak 80 lah. Lepas tu Zulu pun beritahu penyediaan acuan dan besi sudah buat bos. Tunggu mau turun saja di dalam laut. Belum turun lagi lah. Kalau itu aku letak 70 lah dulu. Cat jangan letak dulu. Cat dah beli tapi belum disapu sebab apa? Konkritnya belum siap semua. 50. Contoh. Lepas tu hari ni semua tak ada apa lagi lah. Ni ID 17 ni sampai ID 23. Apa pun tak ada lagi. Kosong lah. Okey. Dah ni kita dapat dah lah. Tu dia Ahid. Nalarnya baik. Nalarnya 15% Ahid. Ni cerita dah. Ni cara dah. Tuan. Ya. Asal saya punya tak boleh bergerak dah punya tu nombor. Bahaya ni. Mungkin dia tak boleh sampai kot. Daripada Sabah mai di Kedah ni kan. Jangan risau. Sagi saya minta semua persen. Saya present lah. Saya minta semua present lah. Jangan risau. Okey, Nur, ni abang dah sampai lah. Buat pintu lah nak masuk. Ya, present Ya. Tuan, dari segi update macam ni, adakah boleh diterima sebab dia update tak mengikut tarikh actual start dengan actual finish semua kan? Sebab kita biasa klien nak tengok lah
macam kalau sleep tasknya apa. Tak ada masalah, boleh Ah, kita add on lah. Okay, kita add on. Kita maksud add dia on. kalau Ya. macam ni pun boleh untuk Okay. dibuat untuk tracking. Boleh. Kalau cara yang satu lagi mana kena masukkan actual start tu lah. Boleh, tapi yang tu okey, yang tu saya cerita dia kurang fair sikit lah. Dia kurang fair dekat arkitek lah, apa dia kurang fair lah dekat kontraktor. Kat situ dia boleh nampak finish variant apa semua kan. Tapi kena ingat lebih baik macam ni yang dia boleh tracking semua apa masalah. Kalau macam yang contoh okey, lah ni Razi bagi tahu. Okey. Apa dia tadi? Actual apa? Actual start, actual finish. Okay, so start. Okay, lepas tu. Boleh juga macam ni kaedah boleh juga. Tapi yang ni dia membantu lagi, dia tengok dia nampak tarikh. Tapi perbezaan persen tu tak apa nak nampak kelihatan, nampak tepat lah. Nampak tu. Okey. Okey. Nampak tak? Boleh nampak? Tak ada. Sebab kalau dia tak update start finish, kita nak pantau dia punya critical path tu. Bila critical path macam ada task yang delay daripada tarikh sebenar patut start, dia boleh tengok lah, maknanya dia akan ada variance lah, maknanya dia akan boleh siap dalam masa yang diberikan ataupun tidak. Kalau macam dia bagi update macam ni, update style percentage macam ni, tarikh variance tu tak berubah lah, cuma percentage kita boleh tengok lah delay. Betul tak berubah nampak tu. Tak berubah. Tak apa, sekejap sekejap tu. Sensitive reschedule uncomplete work to start after. Boleh pakai ni juga, tapi dia nak tengok apa yang schedule yang tak siap ni. Kan? Actually sebenarnya apabila saya buat macam ni. Faham tak? Razi faham tak apa yang saya buat ni? Saya faham. Tapi ini lebih kepada apa ya? Anggaran dia berapa persen kan? Ataupun dalam kalau ada pengiraan tu adalah. Macam nak macam kata insurans tadi kan. Dia submit berapa persen kita anggar lah, dalam 50% macam anggar. Semua tu anggaran je lah. Anggaran. Yang macam Razi tahu tu macam mana? Share lah tengok. Yang teknik Razi punya tu. Macam mana share tengok? Saya biasanya saya orang akan hantar every month kena hantar apa? Dia akan ada hantar actual start, actual finish, schedule start, schedule finish, dia wajib lah tu. Wajib ada dalam program semua. Dan dia akan update lah. Maknanya kalau katakan task tu tak boleh start ikut batch schedule, and then dia akan update dekat actual bila dia start sebenarnya. Lepas tu dia punya finish tu tunggulah, maknanya kosong lah kan. So bila CPM critical path tu task tu adalah critical path, kalau lewat start, maknanya dia finish, dia punya finish date last kali tu dia akan berganjak lah. So berganjak tu tarikh actual finish akan berubah, dan dia akan tolak schedule finish. Kita akan dapat variance sehari lah. Yang tu lah kita akan tengok. So kena update by tarikh jugalah, maknanya walaupun kita update juga by percentage. Okey, tak apa. Lah ni boleh tak Razi present? Lepas tu tunjuk cara. Saya tak buat pun. Saya tak buat apa pun ni. Saya tak buat pun untuk update ni. Tak apa, lah ni ambil daripada ni. Ambil yang dalam grup. Ambil dalam grup, lepas tu pula cuba tengok. Kita nak share tengok. Nak share tengok. Boleh? Boleh Razi? Cuba share macam mana nak create formula tadi tu? Okey, sekejap nanti aku ni select dalam grup. Boleh Razi ya? Razi boleh ya? Razi share tengok. Tak ada masalah, kita share tengok. Saya tak lah yang tu dia more kepada format ni, format. Macam mana tu kan? Ni. Saya share.
Share present now lah. Present now tak apa. Tengok nak tengok teknik tu macam mana. Ni format JKR ni. Okay, start kat sini kena add column lah kan? Ya. Insert column. Sat. Dah share dah. Dah. Nampak? Ni ya, saya dah masuk dalam ni ya. Zulu tengok aku pun masuk dalam ni dah. Dalam grup formula tu. Okey, sekejap. Okey, macam mana? So kita masukkan actual start, actual finish lah. Okey. Dah ni, Lah ni belum tracking lagi, saya tahu. Macam masa performat JKR, dia hanya ada satu kolom persen tu lah, persen complete saja. So Dia tak ada sekarang ni kalau kita tak buat baseline je, kita takkan ada lah maknanya. Macam mana? Kalau tak ada baseline, maknanya kita tak boleh nak buat ni. Maknanya kena buat baseline dulu lah. Okey, buat baseline dulu, masukkan kolom ni, kolom baseline apa ni, baseline duration. So kena save baseline dulu lah. Sebab tadi kita tak buat pun save baseline tu. Okey. Pergi dekat ni. Pergi dekat view. Bukan sekejap. Format. Project kan? Format. Dekat project. Okey, sini. Set baseline. Nanti dia akan dapat ada grey color bawah tu lah. Ada grey. Okey, lepas tu pula pergi dekat ni. Pergi dekat tu baseline biru tu. Baseline biru. Baseline. Nah, ni. Okey, pergi ke kanan lagi. Kanan sikit. Okey, klik kanan lagi. Kanan. Pergi dekat tengah-tengah putih tu. Siapa ada keluar arrow tu? Yang mana? Pergi dekat dua tu, engineer 2. Engineer 2. Pergi ke kanan lagi, ke kanan. Jangan highlight ni, jangan highlight task. Sehari kita set baseline situ saja. Jangan highlight. Tapi kalau tuan tunjuklah yang tu. Dah, tak apa. Okey, pergi. Okey. Pergi dekat bahagian putih kosong. Putih kosong? Putih kosong. Tadi dapat dah tadi tu. Dia pergi nampak arrow mouse. Lagi pergi nampak arrow mouse. Okey. Alamak. Arrow mouse. Klik kanan. Klik kanan, lepas tu pula pergi dekat show height bar style. Okey, lepas tu pula pergi dekat baseline. Okey. Ni atas sekali tu 28.8. Okey, settle. Dah set baseline. Okey, lepas tu Okey, kat sini lah. Lepas tu kita tak masukkan tarikh macam yang ni kan, katakan dia sepatutnya start 1 bulan 1. Kita katakan masuk kita lewat lah katakan 3. Saya faham. Masuk Razi ni saya faham. Tapi dia jadi satu kerja banyak. Ni memang betul-betul format JKR lah ni. JKR. Okay, apa continue. Dia lama keluar dah. Aduh, tak ada. Masuk balik. Tak apa, jalan, tak apa. Bagi kawan share. Kawan-kawan pun nak belajar juga. Tak apa. Razi masuk. Kan. Dia tuan-tuan dia jadi macam mana cakap, memang itulah setengah-setengah orang ada beritahu kata JKR ni kadang-kadang merapu kak kadang-kadang kan, tapi nak buat macam mana kan, kena ikut lah kan. Tak apa, okay, continue. Okay. Continue. So nak continue apa ni? Okay, saya cerita dekat Razi ya. Teknik ni pun boleh juga buat. Okay, in case katakan Razi kata projek dah delay kan projek dah delay. Contohlah macam EOT tu. Kita buat split task saja, tak payah isi ni, tak apa sebenarnya. Kalau split task tu kan, split task ni dia akan kita tengok dekat mana idling, dekat mana yang berlaku
yang berlaku kelewatan tu, dia boleh consider juga sebagai actual start dengan actual finish. Sekitar sini kena buat manual je tuan. Siapa saya tunjuk orang, Okey, apa kurang. Tu kan yang saya beritahu tu, JKR ni depa belajar dekat planner mana awak tahu. Depa yalah, dia sebenarnya dia jadi complicated kan. Tahu tak? Sebenarnya no? Tapi semua faham no cara nak actual tracking no? Faham ah? Nak untuk actual tracking, untuk actual update semua faham no? Hello? Semua dah faham ah? Sulu faham dulu ah? Kau kena tunjuk balik yang macam mana nak create formula. Nak kena formula. Daripada custom field tadi. Ya, betul. Okey, sekarang ada. Okey, nampak ah? Sekarang nampak ah? Okey, sekarang nampak ah? Okey. Okey, Zulu tengok betul-betul ya. Tak apa, lagi pun benda ni berrekod. Apa ni, Zubair rekod Zubair kan? Okey, insert column. Bukan, dia ada kolom dah. Bukan. Tadi kita dah buat 3 kolom tu kan? Ni, dia ada 3 kolom ni. Ni 3 kolom ni. Buat. Tadi kan kau tunjuk macam mana nak buat formula untuk tu dekat schedule ni. Nak tunjuk dah, aku nak tunjuk ni formula ni. Tengok betul-betul ya, tengok betul-betul tau. Kalau tak tengok betul-betul saya jenuh. Jenuh nak ulang banyak kali. Ya? Apa? Dah. Oh, sekejap. Bye. Kosong ah. Okey. Tengok betul-betul Zulu, tengok betul-betul Zulu. Zulu, tolong mute. Jap. Tolong mute. Okey. Insert column, masuk column lah kan. Masuk column besarlah number 2. Lepas tu pula field setting. Rename dia. Field setting tu pakailah nombor 2 kan. Nombor 1 dah pakai dah. Nombor 1 apa dah dulu? Nombor 1. Nombor 1 kita pakai column untuk apa? Schedule. Okey, clear. Percent schedule. Betul. Okey, lepas tu dah rename okey. Dah okey, lepas tu pergi dekat custom field. Custom field formula lah. Kena tengok betul-betul tau. Tu saya kata saya kena tengok betul-betul. Kan, okey. Masukkan ni lah. Tak apa, aku cancel ni. Okey, pergi dekat field setting, number complete. Lepas tu pula tolak lah. Saya complete ni apa dia dulu? Kita guna kolom tak apa dia? Present complete. Kita guna kolom kat mana? Tengah tadi tu Tengah apa dia? Kolom tengah tu apa dia? Apa dia? Yang tengah tadi apa dia? Persen apa? Siapa tahu? Tolong jawab. Tak apa. Tolong kawan. Percent complete kan? Bukan actual Percent complete. Yes, kita rename. Percent actual kita rename. Rename tahu tak rename? Rename. Kita ubah nama dia sajalah. Kan rename. Okey, lepas tu tolak number 1. Number 1 apa dia? Number 1 apa dia? Kolom apa? Number 1% schedule. Kena schedule. Okey lah. Tekan okey, lepas tu klik use formula. Okey ya. Dapat lah. Lepas tu kita tracking lah. Tracking awak. Katakanlah aku ambil 25/2 lah. 25/2. Nampak? Ni congok saja dulu, dia congok. Macam Excel lah. Congok. Tahu, tapi aku
tak dapat nak keluarkan formulir tu tadi. Dia kau daripada number custom field tadi, lepas tu kau klik number 2. Mana boleh klik number tu? Daripada keluar number tu, Mana boleh klik dia number keluar tu? apa kalau daripada custom field Mana boleh klik number tu? Klik percent complete. Pergi dekat field, lepas tu carilah percent complete. Percent complete tolak number 1. Siapa boleh tolong dia? Siapa faham di sini? Siapa faham? Nak buat formula ni. Lepas tu update dah. Tapi Razi, JKR dia tak tunjuk kan? Kolom dia tak tunjuk. Ni, JKR dia tak tunjuk kan? Kolom ni dengan kolom ni, betul tak? Dia pakai variant finish variant. Finish variant aku tahu. Okey, aku cerita. Finish variant tu dia pakai lah. Okey, ni ada satu case baru lah. Baru 2 hari lepas. JKR aku cerita. JKR dia suruh dia mohon EOT selama 72 hari ya. 72 hari. Tetapi JKR tu kata dia nak juga graf financial bergerak. Macam mana nak buat? Dia nak juga ada movement dari segi financial, graf financial. Macam mana nak buat? Kalau kata declare OT 72, tak ada apa-apa weightage lah, graf mendatar. Dia tak boleh bergerak ni, dia tak akan increase, dia akan mendatar. Tapi disebabkan JKR tu nak cover mereka ni. Dari segi audit mereka nanti, audit kewangan. Mereka kata mereka declare nak bayar juga prelim. Kalau ikut tak boleh. Dalam hukum Microsoft ni tak boleh. Cuti-cuti je. Mana boleh panggil orang main buat kerja. Kan, kalau kata nak panggil juga dia kena pay triple ataupun fourple untuk projek. Tapi dia nak juga ada pergerakan dari segi financial. Tapi physical dia nak suruh declare delay. Tahu apa jadi? Tu orang kata gila tak gila tu. Minta maaf cakap lah. Tu kadang-kadang JKR ni merapu. Tahu tak? Saya tak faham. Dia nak bagi EOT 72 hari. Dia bagi EOT Tapi tapi nak financial macam mana? Saya tak faham. financial tu bergerak juga. Dia kata dia bayar. Dia kata dia bayar juga melalui prelim dia kata. Memang prelim akan kita bayar tiap bulan. Tahu tapi dia kena ejah di luar, jangan ejah di dalam program. Dia kena ejah di luar. Dia kena ejah dekat Excel saja. Tapi dia suruh ejah dekat program sebab apa dia nak tengok finish variant tu. Dia nak tengok finish variant, dia nak tengok actual start, dia nak tengok actual finish, dia nak tengok apa ni. Alah macam yang tu lah, yang macam apa ni, Razi tak tu tadi kan. Tahu apa jadi? Okey, dengar cerita. Dia tak ada split task. Dia set baseline. Apa jadi tahu tak? 72 tu dapat. Dia ejah. Tetapi duration tetap sama. Tahu tak dia buat apa? Anjakan saja. Dia lag saja. Dia lag dekat mana tahu? Item filing. Dia anjakkan pada item filing tersebut bertambah jadi 72. Tahu tak apa jadi kontraktor tu? Maksudnya dekat predecessor dia tu dia tambah hari Dia tambah. Tak ada, dia bukan tambah dekat predecessor, dia tambah dekat duration filing. Dia tambah 72. Padahal filing tu semua dah siap dah. Tahu apa jadi? Berganda lah delay kontraktor tersebut. Kira ibarat tak ada EOT. Hanya atas kertas saja mai daripada JKR mengatakan ada EOT. Fair tak? Tu kata bodoh tak bodoh tu JKR tu. Minta maaf cakap tu. Tak, macam mana dia tambah dekat duration boleh dapat 7, sedangkan duration tu 72 hari tu kalau kita tambah 72 hari dalam duration, mestinya dia punya sebab EOT 70 hari. Okey, sekejap sebab dia nak dapatkan tarikh baru untuk EOT. Dia kena tambah lah, bukannya split task. Dia tak buat split task. Kalau split task, kita tarik split task tu, persen weightage tak terlibat. Dia tetap mendatar. Kalau SK dia tetap mendatar. Selamatlah kontraktor.
bila dia tracking pun walaupun dalam cuti tak akan bergerak dan delay dia tak akan bertambah sebab apa? Dah declare semua cuti. Apa ni lockdown, PKP. Faham tak? Faham tak faham? Rizal faham tak faham? Tak ada, finish variant dia bertambah, jadi bertambah. Padahal kami tak buat kerja apa pun. Lepas tu mana ada AOT nak backup pun nama. Mana ada taliah hayat ni? Taliah hayat kata nak bagi taliah hayat AOT. Ni macam ibarat tak bagi AOT. Faham tak maksud saya? Ni baru ni 2-3 hari. Budak tu pening. Kalau tuan update macam ni, macam percentage days dia macam mana tuan convert kan? Okey, dia saya convert kepada 131 lah. Bagi lah, katakanlah. Okey, contohlah. Okey. Bagus. Soalan Razi tu bagus. Saya tahu dah, Razi cuba nak merungkai benda ni. Tak apa, kita kongsi Razi. Bagus. Contohlah, saya update lah. No? Saya update persen lah. Tak apa, kawan-kawan lain tu tunggu saat no? Nur tu, tak apa Nur, nanti abang Mai lah Nur. Abang Nek tengoklah beca ke apa, Mai kat rumah lah. Boleh Nur lah? Boleh. Alhamdulillah, ni tak lagi faham aku nak parang mampu aku lari telerak. Bapak aku cengeng tak? Nur. Okey. Razi tanya tadi macam mana nak dapatkan dan kenal pasti days dia no? Days tu delay berapa? Lah ni kita ahead lah no? Tak apa, lah ni saya tunjuk delay lah Saya tunjuk delay. Sebab lah ni kan musim delay banyak kan. Saya tunjuk delay sebab. Dia kalau variant finish tu, kalau positif, delay. Kalau negatif tu, ahead. Yes, betul. Tapi, kalau ni tak. Nanti betul, tapi memang betul lah. Zulu abang tu memang betul. Positif, delay. Kalau negatif dia keluar tu, ahead. Betul. Okay. Sorry ya. Sorry. Tengah ni. Kita pergi, okay. Ni delay ya. Razi ni delay kan? Razi tanya macam mana kita nak identify berapa days Dia logik common sense lah. Benda ni dia congak saja Razi. Okay Razi ya. Kita dah set tau. Kita dah set projek kita ni dekat kalender kan 1 minggu 1 hari saja cuti lah. Lepas tu pula cuti am tak ada langsung lah. Cuti am kita tak bubuh, tak payah bubuh tak apa. Kalau kita bubuh kira satu zon selesa lah bagi kontraktor kan. Dia ada pengurangan persen weightage lah, pengurangan dia tu. Maksud aku tu bukan sorry. Bila dia tak bubuh cuti-cuti ni, kira makna persen weightage tu berjalan walaupun cuti raya haji, cuti ni dia tetap declare kerja. Tetap dia kerja dah. Faham tak? Razi? Okey, kita balik pada persoalan Razi tanya tadi tu. Macam mana nak dapatkan duration nak dapatkan days dia berdasarkan kepada 4%. Okey, macam mana tahu? 4%. Okey. 4% ni adalah delay daripada tarikh 25 bulan 2 lah. 25 bulan 2. Ingat semua-semua 25 bulan 2 4 bahagi 100. Okey, Razi kira tengok ambil kalkulator 4 bahagi 100 darab 131. Ni. Dapat berapa hari? 5 hari. 5.24 hari. 5.24. 5.24. Kita tak boleh nak rock up kan. Kalau 5 tu boleh rock up kan. Rock up. Okey, dah dapat kan. Lepas tu macam mana kita nak tahu balance lagi kerja tau. Kan balance lagi kerja. Bila okey. Kita masuk 25 bahagi 2. Sorry bahagi tak. 25 22 sampai tarikh tamat 26 22 84. Betul tak? Aki kita yang tinggal adalah 84. Betul tak? 84. 84 daripada 131.
Jadi mana? 131 tolak 84 dapatlah. Berapa? Dapat berapa? Tolong kira. 131 tolak 84. 84 ni adalah baki yang tinggal. 47. 57. 47 tu kita dah jalan kerja. Tahu tak? Saya faham format sebenarnya format JKR buat tu lagi dia jadi complicated tau, complicated. Lepas tu kontraktor lagi banyak kerja. Macam saya cakap tu ya, saya bid dengan kontraktor, dengan JKR, okay bos. Bos minta apa saya buat. Saya siap tunjuk lagi, ni bos tengok bos. Saya siap boleh buat checklist JKR lagi, apa yang kena buat. Kira panduan sebagai guide, macam ibarat nak naik kereta Continental lah. Sebab JKR buat yang tu sebab bila EOT Ya. kita akan kira dia punya kelewatan juga dan Betul. kelewatan oleh kontraktor dan kelewatan oleh pihak ketiga ataupun kerajaan lah. Ya. So kita akan faham. bandingkan sama ada kelewatan kontraktor lebih banyak daripada kelewatan yang kita buat. Ya. So dia kalau kelewatan kita lebih banyak daripada kontraktor buat, so kita bagi EOT lah. Kalau kelewatan tu lebih banyak oleh pihak kontraktor, tapi idling. Aku faham lah, idling lah tu, idling. so EOT tu tak boleh kita nak consider lah. Sebab tu Okay. kita nak tengok tarikh. Tarikh dia start sebenar bila ada task yang dia lewat sebenarnya menyebabkan kelewatan daripada projek. Yang tu kita ambil kira untuk pengiraan tu. Betul, aku faham. Okey. Dia mudah saja kan. Okey ya. Mudah saja. Katakanlah kalau ikut ni aku nak tunjuk esok, tak apalah aku tunjuk hari ni lah. No. Aku tunjuk hari ni untuk kita. Tak apa tuan, esok tak apa. Tak apa. Lagipun nak habis dah, tak ada apa dah. Okey. Tak apa. Kan. Dia macam mana JKR ni dia lagi bagi complicated ke orang tau. Banyak kerja. Dalam kali planner tu lari malam, planner lain masuk tak ketahuan dah. Lepas tu pula projek tunggu dengan bang. Reporting pun tak ketahuan. Sebenarnya payment kena lancar. Payment kalau boleh tu, kalau dah nampak dah projek tu diambang-ambang nak delay dan kontraktor tu boleh nyatakan sebab menyebab dia, JKR kena buka payment seminggu. Itu baru dia rawat balik. Cuba refer balik pada clause 20. PWD 203A. PP kena jadi penasihat penting. Dia tak boleh hantar mau claim. Hantar claim ni tak apa. Oh, salah. Pi lawyer, pi mahkamah, kalah. Sebab dah ada. Perkeliling pun ada, perkeliling pembendaharaan pun ada cari. Razi cari. Ada. Tahu tak, PP ni dia bertanggungjawab. Dia bukannya diam. Dia ni kena main peranan. Apa kena claim ni? Ni kena claim. Ni siapa tak masuk? Pi buat balik. Ini dah diam. Sebab yalah nak jaga. Nak jaga paperwork masing-masing, tak mau bagi busy. Sekejap aku tunjuk Macam mana nak identify? Aku faham lah macam Razi abang tu. Kita nak dapatkan idling cost. Yang tu sebab tu kita nak tahu idling dia. Idling. Mudah saja sebenarnya Razi. Mudah saja. Mudah saja. Kenapa ni? Siapa dia tak boleh auto ni? Kejap Sekejap. There's something wrong. Okay. Ada task tambahan. Okay. Tahu tak macam mana kan? Okay. Setiap kali kalau katalah kontraktor nak apply OT, dia kena ambil master. Betul tak? Dia tak boleh ambil yang campur aduk kedebuk masuk tadi tu. Sebab apa, yang tu dah ada amount tau. Baseline ni tak akan jalan apabila ada amount. Dia jalan tapi dia akan jalan berganda, 2 kali ganda dia akan berjalan. Tu yang bila tracking tu dia naik. Siapa yang nak pening? Kontraktor lah. JKR belah lah. Tak tahu buat. Selalu macam tu lah saya guna. Tu yang kadang-kadang saya hangin.
Bila kita terang ni konsep mudah tak mau dengar. Oh, kami ada checklist. Tu yang saya paku balik tu. Okey, kami dah buat dah. Sampai kereta ni daripada kereta buruk daksen sampai jadi kereta boleh terbang. Mai minyak. Bagi laju lah. Janganlah hampa kerja duk adjust sini je. Projek kita bukannya dekat sini. Yang ni adalah sebahagian saja. Sebahagian daripada presentation saja. Hak yang sebenar real tu adalah actual ditapak tu. Turunkan duit. Kalau boleh tu seminggu sekali bagi. Kata tak? Kan, okey kita tengok macam tadi kan. Apa ni? Razi ni kan. Okey tak apalah ni. Saya tak mau klik lagi apa ni critical part lah kan. Critical part tengok. Bagus. Persoalan Razi ni bagus. Mungkin nanti ikut Razi tengok ke macam mana ke. Kalau boleh pakai, kalau tak boleh pakai, buang saja dalam tu sampah. Hak pendapat saya ni tau, saya tak pasal. Tapi memang saya nampak lah. Lari habis lah. Sekejap lah. Okey. Ni kira ni saya nak buat permohonan IoT lah. Permohonan IoT untuk PKP noh. Okey, permohonan IoT untuk PKP. Saya set baseline. Kan? Tengok okey ni baseline. Okey. Lepas tu pula saya klik di sini. Dan saya follow balik dia punya name dia lah. Ni last save 28/8. Okay, nampak dah kan? Okey, kata kalau Razi kata, okey, hampa nak claim idling ni kat mana? Okey, kami pun buatlah surat. Kami buat surat. Kami akan claim ni di bawah sekian-sekian, di bawah kelas sekian-sekian. Bermula pada 24/1. Okey lah, sebab apa berlaku idling dekat situ tau. 24/1. Contoh 24/1 mana? Kita cari task yang terdekat. 24. Okey 24 ni. 24. Kita ambil kat sini lah idling ni. Lepas tu pula letak mouse kat sini, klik. Lepas tu pula pilih split task. Lepas tu pula letak dekat sini. Kata apa-apa. 24. Okey ni sorry ya. 24 bulan 1. Okey ya. Betul 24. Sorry alamak. Tak apalah jangan 24 lah, kita ambil tengah-tengah sikit lah. Tengah-tengah sikit kita ambil apa? 28 hari bulan 2 lah. Boleh lah 28 hari bulan 2 lah. Hello, minta tolong somebody mute sah. Jam. Mute lah. Okey. 28 kita ambil 28 hari bulan 2 tengah-tengah dia lah. 28 hari bulan 2. 28 hari bulan 2. 28 hari bulan 2 lah. Okey, sorry. Okey, 28 hari bulan 2 lah kan. Tarik dah. Berapa banyak yang nak bagi tu. Yang kata permohonan tadi tu. Tahu tak? Nampak? Yang ni barulah fair sebab apa? Daripada sini sampai di sini, dia tak carry load dah. Persen weightage tak ada. Kosong. Tak akan beranjak dah. Tetapi JKI yang saya masukkan tu, yang 2 hari lepas tu, yang ada satu kontraktor tu minta tolong kan. Dia tak buat macam ni. Dia suruh tambah saja kat sini. Tambah. Sampai cukup 72. Satu 72. Oh, macam tu kan. Saya kata mana boleh macam ni? Mana boleh macam ni? Kita tak boleh. Sebab apa? Mereka suruh buat sini. Sebab mereka nak bagi graf tu nampak juga. Bodoh. Saya cakap bodoh. Hampa tak ada langsung IoT. Bertambahlah delay. Tu finish viral meningkat. Lepas tu marah mereka. Lepas tu pula tak ada. 25 hari bulan tu lepas meeting. Saya malah nak masuk lah kan. Sebab kan mereka minta pendapat saya kan. Saya malas nak masuk campur. Saya nak tunggu lah apa result dia kan daripada 25 hari bulan tu. Tak apa JKI kata apa. Suruh revive balik buat lain. Bodoh tak bodoh. Tu saya kata JKI ni kadang-kadang merapu ke mengarut lah. Sebab apa tahu tak? Mereka suruh buat sini. Mereka nak cover mereka punya financial audit. Mereka nak bayar juga. Tu saya kata tak apa, tak ada masalah kalau hampa nak cover. Buat manual lah, buat dekat Excel saja. Adjust kat Excel. Janganlah adjust dekat tracking ni tracking ni. Kesian kan komputer tu.
Apabila pergi tambah kat duration ni, dia telah membuka satu lubang yang besar, tahu tak? Tambah dia menambahkan apa ni? Dia menambahkan jurang persen waiting tu lagi besar. Dia dah tak buat kerja. Nak buat kerja macam mana? Dah PKP, MITI pun tak dapat. Nak jatuh di tempat tangga. Buta kadang. Tu saya kata, mereka tak apa, jangan risau. Hampa buat keluar surat. Yang ni adalah yang nak menyelamat. Buat keluar surat juga, nyatakan saya sekian ni. Bagi dekat JKKR. Bagi cara menjantuni, tapi lepaskan kepala masam lah. Simpan. Nanti, main ke depan nanti, kalau isu ni terbuka, fight back. Kalau katalah mereka nak ambil tindakan, bawa pergi mahkamah. Habis cerita. Nampak ada kronologi. Tu saya kata tu kena simpan. Master pun semua ni kena simpan. Tuan, saya minta excuse lah. Tuan. Ya. Minta excuse, ada hal sikit. Nak habis dah. Pukul 5 kita habis dah. Okay. Pukul 5 kita habis dah. Razi faham tak? Boleh faham? Semua kawan-kawan boleh faham tak? Ya. Okay. Kalau extend split tu, dia carry duration tu extend tak? Okey dah. Yang start ni hanya dia pi tukar kepada tarikh baru 9/92, iaitu tarikh EOT baru. Tapi baseline start dengan baseline finish tetap yang asal. Baseline start ni. Yang ni lah, grey ni lah baseline finish dengan baseline start. Nampak tak? Hak ni adalah baseline start dan baseline finish. Nampak tak? Ni tarikh baru lah. 9/92 ni adalah tarikh baru selepas dapat EOT lah. EOT 1. Okey. Macam mana kita nak dapat? Okey ya. Nak tunjuk lah, nak present lah. Kita habis pukul 5 lah. Boleh Razi lah? Razi? Hello Razi? Belah dah. Dah belah dah. Nampak baseline start. Yang ni. Insert. Baseline finish. Tu nampak? Dapat ni tarikh awal ni. Tarikh yang asal. Dapat. Ni nampak. Tak? Boleh faham tak? Tapi masuk kau pergi task split unit tadi tu. Tak apa, yang ni saya tunjuk esok lah. Boleh. Yang ni. Tunjuk esok. Sebenarnya memang esok saya nak tunjuk pun untuk apply IoT. Tahu tak? Dia macam ni tak? Yang macam Razi minta tu saya faham, memang JKI selalu macam tu. Tapi dia jadi macam satu jalan complicated tau. Dia jadi colang-colang sebab apa? Saya faham dia nak tengok track. Dia nak tengok track yang tinggal tu. Mudah saja. Carilah yang idling, tengok datang mana yang berhenti kan. Carilah dekat idling mana yang terberhenti, terstop. Lepas tu kita speed task lah. Tahu tak? Tak apa, kita tengok Kita buka tengok actual start dia. Actual start and actual finish. Tak ada lah. Sebab apa? Kita guna kaedah split ni. Tahu tak? Kan actual tu kita kena key in manual. Itu. Ya memang kena key in manual tapi satu kerja. Faham tak? Berapa banyak kalau kata task tu 1,500, 1,500. Tengok yang mana start daripada idling lah. Kalau katalah idling tu dekat aktiviti lah ni kan. Aktiviti kelengkapan keselamatan ni. Kat sini ya kena tulis. Apa. Hak ni copy paste masuk. Satu kerja tau. Lepas tu payment kerja nak potong. Lepas tu masuk meeting kerja pantai. Popang. Tam kelas tu diam. Tu kadang-kadang JKR ni saya cerita kadang-kadang merapu lebih. Lepas tahu macam mana orang. Tu yang saya boleh buat keluar format tu. Saya boleh buat keluar menu lepas tu, checklist tu. Lepas minta berbagai-bagai. Tahu tak? On. Last kau tunjuk aku formula tadi tu, kau tak tunjuk lagi. Dah tunjuk dah tadi. Kau Dah tunjuk lah dalam. Kau dah terputus dengan tu tadi. Lah dalam grup pun dah ada lah. Ni formula dah.
Ni dah formula dah Profil, set lah. formula. Ha. Lepas tu kena teks je. Kita kena type ke yang dalam tu? Dah kita pilih kat ni lah, fill. Cari lah. Okey tu lah, klik persen complete. Lepas tu pergi dekat number pula. Number pilih number 1. Tu atas kali. Dia tolak. Oh. Boleh. Okey tadi apa ni? Nur masuk. Saya present Present. yang ni. Saya punya Mana? finish saya kan patutnya kan 2 bulan 6. Kenapa dekat atas jadi 23? Tak muncul lagi. Tak ada. Gerang tak muncul lagi. Ada tak? Yang mana? Yang finish saya 23 tapi sebenarnya 2 bulan 6. Tu tengok task mode apa dia tu task mode. Tengok dekat task mode. Apa jadi task mode tu? Tu apa jadi tu? Logo dia tu simbol. Ni auto shadow. Yang tu apa dia? Apa dia maksudnya? Dia kena buang ni, persen ni kena buang ni kalau nak ni. Buang dulu. Biar kosong. Yang ni pun Kosong. Oh, kosong. Dia tak boleh ubah dengan adanya amount. Kosong. Tekan kosong. Tengok dia naik merah. Tengoklah kenapa dia naik merah. Tengoklah daripada bawah sampai atas. Identify. Tengok semua. Dia ada something wrong tu. Ni jadi 21 bulan 7 pula. Sebab apa? Saya tekan kot. Macam ni. Ada saya tekan ni. Apa nanti saya share ni pakai saya tu. Ni mesti ni ada usik-usik apa ni Yang tak ada kot yang actual ni je lah tadi. Yang tadi kan 100. Lepas tu buat macam mana? Hang copy actual ni masuk shadow lah. Tak. Saya tak buat lagi. Head delay saya tak buat lagi. Formula, fill, complete. Okay. Tolak dengan number 1. Number. So okay. Lepas yang ni okay ke? Kalau boleh tu jangan gap, jangan space bar tu. Formula tu. Tolak tu jangan space bar. Oh, tak ya. Sekejap. Rapatkan. Kena rapat. Okay. Number. Okay Ya, okay. Use formula. Patutlah lari. Yang tak tekan use formula. Mana? Ni? Yang tu formula. Use formula. Oh, use formula. Hampa tak tengok saya buat. Okay. Lepas tu okay Oh. Tak ada pun.
Tracking lah, tracking. Tracking. Update projek lah. Oh, Mungkin lari pasal tu kot tadi tu. Tak apalah, nanti orang buat link lah. Buat tracking lah, belajar tracking. update project. Update projek. Buatlah. Anak tracking berapa bulan? Yang 25. Okey. Okey. Lepas tu, Kopi ya. head delay ni copy dekat schedule. Okey. Lepas tu tracking kat actual pula. Lepas tu tracking di tapak lah. Tracking maklumat tu kena dapat di tapak. Kena telefon Zul, kena telefon Zul dulu. Update. Update project. Update dah ikut pemahaman hang kan. Update. Dia kiranya untuk every tarikh tu ke kena update? Every yang tu ke? Start ID lah. Start ID tu kena update lah. Oh. Start ID tu kan. Kena update kan. Update tu berdasarkan di tapak lah. No? Okey, faham. Boleh. Apa nanti hang berputih balik ni, aku rasa mungkin tadi hang buat tu tak use orang gila. Mungkin dia lari je. Okey. Nanti buat lain, repair lain. Okay, siapa lagi? Last lah ni. Siapa lagi nak masuk? Siapa? Ada siapa-siapa nak masuk ke? Tapi kalau kita nak key in kalau kita dah update macam tadi tu, update tu dia akan keluar dekat yang persen complete tu kan? Dalam persen actual lah kan? Ya betul. Pasal actual Waktu betul. kita copy, Dah dapat dah dekat head delay tu, copy lah. Copy pergi dekat schedule lah. Lepas tu dah dapat dah dapat head delay tu kosong. Kan kosong bermakna kita dah copy paste lah kan. Copy paste pergi kat schedule lah kan. Head delay tu akan jadi kosong. Lepas tu kita tracking lah dekat ni pula, dekat actual pula. artinya dekat persen actual tu kita akan update lagi sekali lah. Ya. Tu kita update tu untuk ni cuma ni lah. Hampa mungkin kamu semua ni confused sebab rename lah tu. Confused kat rename lah tu. Kalau yang dalam persen schedule tu originalnya number 1 kan? Betul tak? Okay, yang persen actual tu persen complete. Yang persen ahead delay tu ialah number 2 punya column kan? Yang kita klik formula dekat sini. Ya. Betul. Dia nampak confused sikit lah. Kita apa kalau hampa semua tak mau bagi confused, tak payah rename dekat persen complete tu. Tak payah letak pun actual persen, tak payah. Nanti takut confused kan. Boleh? Tak masalah. Okey, siapa nak masuk? Mari kita tunjuk ni yang ni. Siapa nak masuk? Cepat. Masuk. Gio nak masuk, Gio. Gio? Gio masuk, Gio. Okey. Boleh kak? Boleh. Gio tracking macam mana? Sama agak dia punya heading delay tu tak bergerak. Okey, masuk. Mari kita merungkaikan masalah.
Celan, Malan faham Malan? Celan? Celan faham tak? Okey, kosongkan ya. Semua umur persen tu kosongkan. Besarkan tak apa, besarkan ya. Ju besarkan, Ju besarkan. tak apa. Ju, okey, lah ni kosongkan Ju. Kosongkan dekat persen actual pun kosongkan, shadow pun kosongkan. Kosong. Oi, lain macam ni. Okey ni. Ju pergi sekejap tengok ni dekat insert apa ni dekat field apa tu? Okey, klik. Okey, field setting. Oh, tak boleh. Jangan ambil persen complete. Number 1. Patut tak jalan. Ada 2 serentak. Tak boleh. Oh, okey. Kena number 1. Memang tak jalan. Seumur hidup tak jalan. Persen schedule. Persen schedule. Sebelum ni duk tracking macam mana? Pakai Excel. Lepas tu masuk dalam ni. Oh, ya ke? Tak apa, lepas ni pakai yang ni. Boleh lah, tapi kalau format JKR kena pakai yang macam Razi bagi tahu tu. Yang tu dia banyak kerja lah, banyak kerja. Kalau kata projek tu task dia sampai 1500, 1500 lah buat lain. Ni lah dalam actual tu. 1 2 1 1 1 1 1. Membebankan tau, beban. Ni tapi mungkin JKR kan, kena ikut JKR. Tu feel dia macam tak betul dah. Tengok field setting tu apa dia lah. Yang ni tengok field setting ni, okey buang. Actual persen tu buang. Actual persen. Betul lah kau buat ni, kau terbalikkan je, tak apalah. Okey. Actual persen tapi ni letak persen game tu. Sekejap. Ni nombor 2 ni ubah kepada persen complete. Nombor 2 ubah kepada persen complete. Dah. Bukan. Persen actual. Persen actual. Ubah nombor 2 tu, nombor 2. Bukan rename. Yang tu dah nak rename. Cancel balik. Persen tu cancel balik. Persen tu cancel, bagi kosong. Pergi dekat nombor 2. Pergi dekat nombor 2. Okey, pergi nombor 2, klik cari persen complete. Persen complete. Persen complete. Alah, type saja pakai keyboard. Okey. Okey, tak payah. Ni tak payah. Biar saya ada persen complete. Okey. Yang ni apa dia? Betul. Ni apa ni? Itu apa? Buka lah. Buka. Okey, ni nombor berapa? Nombor 2. Number 2. Okey. Tapi custom field. Masukkan formula. Okey. Tahu macam mana mau masuk? Okey, persen complete. Okey, jangan space bar. Sambung. Okey, tolak. Number apa? Number pergi Apa? custom. Number 1 tu apa? Number 1 ni apa? Apa yang dia rename apa? Number 1. Okey. Okey, tu dia overlap. Apa masalah ni? Mesti overlap ni. Number 1 ada banyak kot. Mana boleh nak banyak-banyak. Number 1 lah, number 2 lah. Number 1 complete. Number 2. Oh, ni number 2. Jano? Number 1 mana number 1? Schedule. Persen complete. Okey, buat sekali lagi. Kenapa? Takut ada yang tersembunyi ni. Ada yang tersembunyi ni. Itulah. Persen complete.
Tolak. Custom number complete. Number one. Okey. Baca. Ni kenapa? Baca dulu, baca. Dia kata apa tu? Baca. Aku tak nampak. Because create a circular dependency of the number one field. Mesti ada masalah ni. Mesti ada yang dah termasuk ni. Ada termasuk dengan lain nggak sih? Okey. Cuba okey tengok. Tak boleh ni. Mesti ada ni. Mesti ada yang ada terkiki ni. Yang tak betul. Cancel semua, delete dah, bukan hide tau, bukan hide. Hide tu dia masih ada lagi. Kena delete keyboard. Keyboardish. Guna keyboard mah. Guna keyboard. Keyboard. Jangan hide tau. Kalau hide, formula ataupun kolom tu masih digunakan tapi dia hide saja. Buat lain. Okey, B% complete. Patutlah dia bersembunyi tadi. Okey, add lagi. Lepas tu pula number one. Rename. Version schedule. Okey. Hang ni jangan guna persen work complete. Kena guna persen complete. Tu persen work complete tak boleh sayang. Persen work complete ni untuk hour saja. Tukar. Takut nanti aku yang sampai di Sabah nanti ni. Bukannya di apa? Di mana Nur? Alamak lupa lah. Ya, Rumah Nur kat mana tadi? Nur abang ni? Sri Damansara. Sri Damansara. Saya tak sampai sana. Nur dah tunggu kan. Kira saya sampai dekat rumah Jio. Sabah. Lajak ke sana. Sabah kalau pergi. Ahead and delay. Persen ahead and delay. Kalau pergi rumah Sabah, kalau pergi Sabah boleh tumpang Zulu lah. Zulu boleh ni ikut dia laluan tikus. Zulu. Dia balik Sabah ikut laluan tikus je. Zulu dia orang Sabah juga. Tapi dia boleh cakap 10 bahasa. Kenapa Zulu? Bahasa pun ujung-ujungnya ditambah tambah Q, tambah C, Kau cakap Iran tu. Iran. Okey. Yang samanya Tan. Okey. Masalah timbul yang sama. Ada problem mana ni? Mesti ada something ni. Ada yang ada ni. Tak apalah, nanti tuan adjust tengok noh. Cuba buat. So esok kita datang balik. Mesti ni ada yang hide kolom ni, ada ni. Kan. Cuba turun bawah tengok. Scroll down tengok. Scroll down Aduh, berbenam. Mesti something ni. Mesti something lah. Tak apa, send kat aku. Share dalam grup. No? Okay, next. Siapa dah next? Next. Siapa next? Mak Lan. Cik Lan. Cik Lan. Cik Lan lari dah apa Cik Lan? Cik Lan. Cik Lan lari dah. Zubaid, masuk Zubaid. Okey, jap. Okay. Ingat Cik Lan ni kira dia letak present for peak ni. Letak gambar lah. Orang tak ada. Okey. Ni complete kan? Kosong balik, kosong. Semua bagi kosong. Okey. Dah. Buka tengok satu-satu tengok kita tengok formula dia, field setting.
buka view setting. Ni persen complete. Okey lah. Tak ada apa kan. Semua column lah, semua column tu, column tu. Setting nombor 1 schedule. Schedule, okey. Okay. Lepas tu nilai ni formula complete tolak nombor 1. Okey. Okey, tracking lah. Use formula dulu. Use formula. Kena letak use formula tu, benda tu yang boleh kacau macam Nur tadi tu. Ada lah makhluk-makhluk halus yang kacau Nur tadi tu. Use Suruh formula. suruh kena klik use formula. Ni, Nur tak baca ayat kursi kot. Oh ni calculation ni. Yes, saat ni lah nak lock. Use formula. Kalau hampa tak lock tu, dia akan lari. Oh, Dia akan lari masuk gua lain. Dia masuk mungkin gua ni ke gua Iraq ke. Kan? Okey. okey. Tracking lah. Tracking. Tak. Tracking tu update tu. Kena update projek. Update projek. Pergi dekat projek. Okey. Han nak tracking apa tarikh bila? Hanya 25 hari bulan. Habis. Boh lah 25 bulan 4. Copy paste. No, copy sana. No, delay tu. Hatu jangan copy. Yang copy tu mampu dia bawa sekali data tu. No, copy tu. Copy kat akhir delay. Okey. Daripada atas tu. Klik saja. Klik atas. Pergi dekat atas. Atas bukan bawah. Copy. Copy ni. Copy. Lepas tu kasih O. Kasih copy O dekat ni. Percent schedule. Percent schedule. Copy. Okey, pergi dekat schedule. Copy lepas tu pergi kat Copy pergi dekat schedule. Percent schedule. Paste dekat schedule. Kena atas balik kena. Bagi highlight. Okey. Okey. Paste. Okey tu. Clear. Lah ni update projek lah. Update projek dekat percent complete. Ikut suka nak buat berapa pun. Jangan buat 200% pula mampu Bubuh lah, kita tengok tadi beza dia. Yang penting tahu kan, faham macam mana nak update projek apa semua kan. Lima setengah boleh lah, 5.30. Tengok bagi extra ya 30 minit tu. Kalau ikut 30 minit tu, saya kena charge setiap individu 200 tu. Betul tak? Boleh saya nak charge. PKP Hello? Tak dengar? PKP lebih murah sikit. Mana boleh PKP? Lagi mahal tu nak beli sanitizer. Nak beli mask lagi. Lepas tu nak beli sarung baju hujan plastik tu lagi. Mahal tau. Extra 30 minit ni. Kena bagi bayar tau. Mask pun kerajaan bagi murah. Kerajaan murah daripada recycle tu. Boleh lah. Lepas tu tengok sini lah. Macam tu lah. Update lah. Dah update ikut. Dia update lah. Setiap kali lah. Lepas tu bila dah dapat macam ni, print lah. Print lepas tu masuk dah report. Ni cara dia. Kalau Apa? sini lah. Nak tengok dia punya contoh. Setting sini macam biasa. Alah. Print macam Excel lah. Tapi nak dapatkan satu kertas ni kena ejah ni. Tengok sini lah. Macam tadi. Masuk tadi. Nur. Nur, tolong ajak Nur. Nur mesti tahu punya. Nur, ajak Nur. Ni dah pakai dua kertas. Nur ajak Nur, abang Zubair kita ni, abang apa panda ke tu? Tengok panda ke? Clown lah.
Nur ajak tengok macam mana Abang Zubir nak print. Nur mesti tahunya. Saya pun tak ada lah mana. Allah. Sampai macam tu sekali. Alah dia setting dia nak print ni macam ni lah, macam Excel lah. Macam Excel. Pergi dekat ni lah, page setup. Dia setup Masuk print tadi, page setup. Masuk print. Lepas tu page setup lah tu, nampak ke bawah sekali page setup tu. Bawah sekali. Nur tunjuk Nur dekat abang kata Nur. Mesti Nur nampak lah. Oh ni. Page setup. Mana tu? View ni. Pergi kat belah mana? Nur tahu tak? Saya pun tak tahu sangat. Allah saja dia. Saya tahu kalau A3 je. Oh okey tu A3 A4 tak apa tunjuk A3. Tak tunjuk A3 kat abang. Amboi Nur macam Kat page tu. Bukan ni view A yang bawah landscape tu. A4 tu. Oh ni ya. A4. Oh A4. Paper size tu tukar A3. A3 yang scale. Okey, kok cerita kau okey. Amboi Nur dengan abang Zubir cakap lemah lembut noh. Kita dia tempit kita ni pop sampai terlebih liok. Macam ni. Sampai kita Tapi tempiah. kalau A4 nak adjust bagi gambar macam ni tak boleh Dia boleh tutup yang tepi tu, yang resource name semua tu, kalau tak nak boleh hide. Legend lah. Tutup legend lah. Legend ni. Ya. Kau tengok legend ni. Pergi dekat page. Dekat page. Persen tu. Nombor size tu Ui, tukar ada. kecilkan sikit. Ada suara awet baru ni. Ingat ke? Adjust tu. Yang ni Kurangkan dia punya Oh okey faham. dapat tak? Dapat. Ini paling ujung lah kalau tengok sini kan schedule. Sini schedule Betul. head delay. Kalau nak sekali kan nak fixkan dia semua, kecilkan lagi dia punya adjust tu. Okey faham. Faham lah boleh lah. Okey faham. Okey. Mana boleh cik? Cik tu kat saya. Puan lah atau madam. Okey, terima kasih Puan. Mana boleh puan madam lah. Madam baru sedap sikit madam. Okey lah nak last lah. Last ni saya nak tunjuk. Ada projek JKI yang saya ada handle lah. Pening lah buat sakit kepala lah. Dengan JKI ni buat sakit kepala lah. Rate tak apa-apa bagi rate kan. Rate break rekrut. Pening dengan JKI ni saya bakti orang pening lah. Kalau siapa yang boleh masuk bagus lah belajar lah. Muda-muda apa kan. Dapat banyak ilmu lah. Lepas jalan complicated. Pi kono sai, pi kod ni sai, mai kod ni. Macam saya ajak straightforward dah. Boleh dapat dah persen dah berapa hit delay, lepas tu pula base pada days berapa banyak kan. Tahu tak? Lepas tu nak buat AOT pun tak payah pening kepala, tarik pakai split stars je. Sebab apa? Benda ni orang Amerika dengan orang Europe buat lagi mudah, bukan nak bagi complicated. Tahu tak? Jika dia pandai dia nak guna. Nak guna dia punya kan. Nampak kat screen? Tuan-tuan nampak kat screen? Nampak. Ni nampak ni. Tas dia berapa ratus ribu ni. Ni berapa pala ni. Duration dah ada. Start, finish. Lepas tu ni baseline start, assign. Lepas tu pula ni finish baru ni. Lepas dapat EOT ni. EOT berapa? Saya berapa? Dekat apa? 6 kot. 7 kan. Yang ni baseline start. Sama lah, baseline start dengan finish sama lah. Kan? Tuan nak tanya. Ni date baru.
Ya. Ni sampai level berapa ni? Ha? Dia punya outline dan sampai level berapa ni? Task name ID ya. Bukan dia punya outline. Sampai level berapa Tak ni? faham. Tak faham, tak faham. Tak faham. Macam mana? Dia punya level dia sampai level berapa ni, Tuan? Oh, ni kelas ni ya. Kelas yang saya ajar ni ya. Sampai level apa ni beginner to intermediate lah. Intermediate kan. Kira makna dia tu saya rangkulkan dalam syllabus ni dia ada sampai siap physical S-curve dan esok financial S-curve. Lepas tu pula tambah pula satu syllabus yang free saja kan, tak ada charge, cara buat AOT. Kalau tahu saya kena ambil 500 tau. Tahu tak? AOT mahal tau, 500 tau. AOT tadi sekarang ni tengah panas bagaikan goreng pisang di pasaran. Betul ya? 500 tak masuk aku lah. Dia total semua 750. Aduh. Tak ada gurau saya lah. Tapi itulah saya cerita lah. Tapi memang dekat flyers tu saya beritahu situ dia cover beginner to intermediate kan. Kalau ikutkan standard, beginner 200.5, intermediate 200.5. Tapi ada sijil. Tapi saya combinekan ni, saya combinekan intermediate dengan beginner ni, saya combinekan. Saya charge 200.5 saja tapi tanpa sijil. Dan syllabus tu saya synchronize kan. Jadi penyediaan S-curve versus penyediaan physical S-curve. Financial. Bila saya sebut tu dia punya step-step dia tu kena melalui beginner dulu. Lalu beginner tu sampai dah dapat intermediate. Macam tu lah. Boleh faham je? Ya, boleh. Dia sekali sampai dia punya tu ke, Cik? Sampai apa? Dia punya EV punya tu. Apa? EV dengan PV tu. Earn value sampai kah? Apa tak faham dia? EV. Earn value sampai kah? Oh, end value nak buat S-curve end value end value. Yang tu aku tak kerti buat. Aku terus terang aku cakap kalau nak buat end value tu aku tak kerti buat. Dia end value ni dia kena pergi report. Lepas tu ni visual report export. Yang ni sendiri aku cakap. Lah ni aku tengah duk mencari lagi guru yang boleh buat. Kalau ada bagi tahu aku nak berguru dengan dia. Sebab apa nak buat ni dia kena link betul-betul. Betul. Dia kena kau ni. Lepas tu pergi dekat ambil ni end value report time ni. Lepas tu pilihlah nak apa. Man kah, year kah, kan, quarter kah, day kah, kan. Tapi sampailah aku tak dapat, tak boleh buat. Sebab apa? Dia kena betul-betul link. Nak dapat link, kena betul-betul link. Link tu. Selagi tak dapat link tu kan, jangan harap lah nak dapat. Kan. Aku tahu ni, cara metod dia nak buat aku tahu. Tahu tak? Tapi sukar lah. Okey. Tu yang aku cakap tadi aku buat manual tau. Tak nak buat manual. Buat manual tu tadi tracking tu lah dengan yang aku sama Nur tu. Bagi aku sama lah. Cuma lambat cepat lah kan. Tapi sepanjang aku duk guna cara manual untuk buat S-curve tu, bagi aku tak ada masalah. Sebab apa? Aku boleh detect bulan ni berapa, aku boleh nampak. Jadi bila ni kan. Terus ada kelas tak kita boleh ada kelas. Baik. Kan? Okay, thank you. Okay. Tapi ada dalam aku punya tu slide menu ada cari lah bahagian tracking. Okay, boleh. Slide menu tu boleh tracking. Tapi sampai sekarang aku tak dapat.
Sebab apa dia kena betul-betul tight. Kena betul-betul tight link. Okey, ada apa? Boleh Ha? kan? Boleh Apa? sharing schedule yang JKR punya tu kah? Oh, itu yang ni tak boleh ni. Yang ni private agency ni. Projek tu masih berjalan sekarang ni. Huru hara. Oh, masih berjalan. Ingat dah habis ni. Berjalan huru hara. Bukan, JKR selalu buat musuh dengan kontraktor. Pau macam-macam. Minta iPhone lah, apalah apa semua. Dalam kali JD tu lari kena transfer pergi duduk KL. Habis dah ada pau macam-macam dia usik. Makan. Pau tapi tak tolong. Kadang-kadang JKR pun susah juga tak boleh pakai. Tapi tengok ada yang bagus. Kan? Macam tu lah kan. Apa boleh buat? Sebenarnya dari segi presentation ni banyak kaedah dah. Yang penting time versus cost. Kalau time saja, cost tak jaga, bye-bye. Dia kena seiring. Ini dah bila work done apa semua, tak nak bayar ni, tak nak bayar ikut progress work done kan. Tak nak bayar, macam-macam, tu susah. Tu yang projek kita tengok tu delay kan. Melainkan kalau cash flow kontraktor tu cun okey lah kan, strong kan. Tapi sekarang ni payah lah nak cari kontraktor yang financial strong. Overhead lagi ada, overhead kan. Banyak pinjaman je buat semua. Teruk lah, pinjaman pun teruk, sakit kan. Bank seronok gelak lah. Jadi macam chatty lah. Baik, ni Cik Zubir lah. Baik dia pergi pinjam lepas tu pula dia pergi main saham ataupun masuk ASB daripada main projek. Biasalah tu. Ha, Kalau orang Melayu kita. ASB confirm boleh tahu dah, boleh dapat dah. Saya pun tak faham lah sekarang dengan sistem kan. Mereka macam banyak pinjaman orang buat untuk kontraktor sekarang. Marah ada SME bank. Lah. E-factoring tu lagi lah tu, interest tinggi tu. Itulah. Maybe 2.0% tu. Cuma tu lah, penat lah nak naik turun pejabat kan. Kadang kena reject banyak kali tu je lah. Sah. Tadi baik hampa belajar betul-betul CPM ni, lepas tu hampa buat kelas. Kan? Buat kelas lah, macam siapa-siapa kan. Rezeki masing-masing kan. Aku tak apa, aku tak ada masalah. Rezeki masing-masing. Ataupun sub jadi planner kan. Buat lah. Saya sekarang baru je dapat anugerah projek. Kalau ingatkan nak sub kat Tuan lah kalau boleh buat. Macam mana? Baru dapat kerja di BKL punya. Okey, lepas tu? Ingatkan nak belajar CPM ni nak buat benda tu lah. Tapi tengok susah je ni. Taklah susah sangat. Okey lah. Di BKL okey, di BKL dia tak ikut JKR sangat. Yelah. Dia tak ikut. Tu G berapa? Saya punya rendah je Puan. G1 je. Tapi lepas minta CPM ke? Dia minta. Boleh lah. Kalau kata Zubir nak minta saya buat, boleh lah. Tak apa, tak hal. Nanti charge tu, kita chargekan kawan lah. Tak ada masalah. Betul? Tak ada masalah. Kan? Saya ambil macam ni lah. Kalau kata projek tu G1 lah, berapa amount lah? RM200,000. Oh, RM200,000 lah. RM200,000, ada kawan saya tu saya ambil RM300 lah. Saya buat complete semua dengan graf. Graf ada 3 graf. Complete set semua. Lepas tu saya advise lagi kan, yang mana yang nak start dulu apa semua base pada amount yang paling tinggi kan. Saya ambil RM300 nanti saya tutang ke Zubir. Kalau kata dengan harga apa RM200 lebih lah. Mic saya RM300 dah, saya set complete. Bagi saya BQ lah. Bagi saya drawing tak bagi tak apa, bagi saya BQ lah. Bagi saya BQ, nanti saya tengok Bagi saya BQ, lepas tu lah bagi milestone. Start date dengan finish date. InsyaAllah saya dapat. Okey. Saya buat elok tu. Betul kan? Tapi kalau kata ada susulan tambahan ke apa,
Tak ada masalah kan, saya ejah lah. Saya ejah free lah. Tapi kalau kena buat link, saya kena ejah lagi lah. Kalau buat link semula kan. Kena ejah balik. Kalau katalah add on saja kan, ejah ni sikit lah, free lah. Cikgu tengok aja ni nanti. Okay. Bila dapat tu? Dah dapat dah, cuma diorang kena delay sebab COVID kan. Ya. Itulah. Tak tahu bila start. Nanti dia call balik. LOA dah sign belum? Dah sign, dah dapat dah surat arah mula kerja tu. Cuma tempat tu dia tak bagi. Itulah. Kalau kata dah ikut kalau ikut betul-betul law lah. Hang dah sign. Kena nyatakan tu, dia punya tu EOT dia kena nyatakan sebab dah sign lah. Itulah tu. Nanti bila audit masuk, audit akan tanya, dia sign bila? Sebelum COVID. Okey, main susulan dia hantar tak? EOT dah. Tengok tak ada. DPK kena. Yalah tu Tahu nanti. tak? Lihat. Tu nanti kena update balik agak dia macam mana. Sebab dah sign dah submit lah. Dah submit dah. Lepas tu dia suruh buat perkeso semua kan. Perkeso yang kita orang ada masalah pun cari pekerja. Yalah. Dia suruh cari protegi, student protegi satu kan. Tu yang tak dapat tu sampai sekarang. Boleh tu ambil Nur tu, Nur. Dia tengah belajar lagi tapi tu habis dah. Nur habis dah kan? Apa dia? Nur dah habis belajar kan? Dah. Boleh lah ambil tu, Zubair ambil protegi. Kat mana? Tapi saya punya kecil-kecil je tu lah, tak ada office lagi. Nur boleh, dia duduk bawah jabatan, boleh dah. Kerja lelaki tu kan, kerja lelaki duduk tengah panasnya. Tak apa, Nur boleh transform lah, boleh jadi lelaki lah. Tengok macam ni tengok. Tak apa, boleh nanti kita deal lah. Kalau kata nak bagi saya tak ada masalah. Saya ambil 3 hotel dah. Boleh. Kawan kan? InsyaAllah. Cuma tu lah kena tanya balik di BKL lah kan. Macam mana ni, sebab apa? Hang kena ingat tau, nanti tu insurans hang berjalan. Insurans dia akan tanya nanti mana ada EOT approval. Sebab ni dah lanjut ni. Betul lah tu. Insurans kan. Tu macam kau BG kan. Kontraktor ori semua tu. Nanti dia akan tanya lah. Sebab dia tak berani nak sambung tanpa ada kelulusan EOT tau. Dia tak berani insurans, dia takut. Okey. Okey dah. Kalau macam tu kita jumpa esok lah. Okey, esok tuan. Okey baik. Selamat petang semua lah. Agak dapat berkat dah. Lan tu dah Lan okey Lan. Ya Wan. Baru muncul Lan di mana tadi Lan? Tu lah Wan, ada family sikit Wan tadi. Family datang lah. Sorry Tuan. Okey. Okey tak apa, jumpa esok lah. Okey baik Tuan. Jumpa esok Yang rakaman ni nak bagi kat dalam Telegram tu WhatsApp. Buat boleh tak Zubair buat satu Telegram? Zubair buat satu Telegram, lepas tu pula invite kawan lah, no? Okey, boleh. Okey, terima kasih Zubair. Terima kasih. Okey. Sebab apa? Telegram ni dia boleh sumbat banyak. Saya berapa gig tau? 4 ke 6 gig tau. Okey, baik. Okey, baik. Assalamualaikum. Okey tuan, thank you tuan. Okey, baik. Jumpa next . Okey. Okey, baik.